Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya telah pun kami sediakan dan kita sudah pun ada tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Topik yang kita pilih hari ini ialah pencemaran sumber air, ancaman kepada kesejahteraan kehidupan rakyat. Dan saya kira ini topik yang cukup sesuai sebenarnya walaupun mungkin mulai esok sebenarnya ramai rakyat di beberapa kawasan di Selangor ini akan menghadapi masalah gangguan air dan kita harap mereka yang telah pun maklum tentang isu ini mungkin telah pun melakukan apa saja bersiap sedia untuk menghadapi situasi ini. Tetapi bukan ini isu utama yang ingin kita sama-sama bersama dengan tetamu saya yang sudah pun berada di studio. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Syahrir Adnan, iaitu pengurusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN. Jadi Syahrir, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali saya. Ya, pertama kali. Dan anda pun baru dilantik sebenarnya ya? Saya baru dilantik ke Jawatankuasa awal tahun ini. Alhamdulillah. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kalau anda juga ada saja ada apa-apa pertanyaan ataupun ingin berkongsi apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube di Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita nak sembang tentang pencemaran sumber air. Tetapi sebelum itu mungkin Syahrir, ramai juga yang mungkin telah pun mengetahui tentang peranan yang dimainkan oleh SPAN. Tetapi mungkin secara ringkasnya ingin anda terangkan lagi sebenarnya kewujudan SPAN itu kenapa, apa pentingnya SPAN? Baiklah, terima kasih. So, SPAN ini sebenarnya adalah namanya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau singkatannya SPAN. Merupakan badan yang mengawal selia dari sudut teknikal dan juga ekonomi untuk mengawal selia industri perkhidmatan air dan juga pembentungan di Semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Labuan. Jadi SPAN berperanan juga sebenarnya untuk mengawal selia entiti-entiti yang berkaitan dengan peranan air dan juga pembentungan. Contohnya seperti operator-operator yang membuat perkhidmatan air awam, persendirian dan juga kontraktor-kontraktor. Jadi SPAN ini berada di bawah satu akta. Kita mempunyai akta. Akta ini dinamakan sebagai Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Ianya telah pun berkuat kuasa sejak 1 Januari 2008. Secara ringkasnya akta ini dinamakan Akta 655. Jadi apa yang berkenaan dengan perkhidmatan air dan juga pembentukan berada di bawah akta ini. Dan kita juga fungsi ahli Suruhanjaya sebenarnya kita berperanan untuk menasihati Menteri Alam Sekitar dan Air berkenaan dasar-dasar kebangsaan yang terlibat dalam sistem perkhidmatan air dan pembentungan ini. Dan kita juga membaik pulih mana-mana akta yang berada di bawah akta ini untuk dibaik pulih kepada masyarakat. Antara fungsinya lagi yang saya kira penting sebenarnya adalah untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang. Secara ringkasnya kita boleh ringkaskan SPAN ini umpama polis air. Jadi kita juga melaksanakan undang-undang, berteraskan akta ini. Dan saya juga pernah terlibat dalam penguatkuasaan air ini. Sebenarnya minggu lepas saya turut terlibat antara SPAN kerjasama bersama Air Selangor. Kita pergi membanteras isu kecurian air di kawasan Kelang. Betul. Jadi itu salah satu. Dan antara yang penting lagi berkenaan dengan SPAN ini, kita juga berperanan untuk
menasihati menteri berkenaan mekanisme tarif air. Mekanisme tarif air ini kita mahukan ianya adil. Adil di sini bermaksud adil kepada pengguna dan juga adil kepada operator-operator air. Kerana kita juga lihat memang kita tidak mahu tarif air ini tinggi kepada pengguna kerana ia membebankan kepada pengguna. Ya, membebankan pengguna. Tapi pada masa yang sama terdapat operator-operator yang tidak menaikkan tarif air ini hingga kan mereka beroperasi dalam keadaan kerugian. Sebenarnya apabila ini terjadi, ada yang lebih kurang 20 tahun tidak menaikkan taraf air. Apabila ini terjadi, sebenarnya mereka operator-operator ini tidak dapat membaik pulih infrastruktur dan fasiliti mereka. Yang terbeban adalah pengguna juga kerana banyak perkara-perkara downtime tentang air ini menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan air. Dari sudut secara ringkasnya, dari sudut visi dan misi kita sebagai sebuah badan kawal selia air, kita mahukan perkhidmatan air yang mampan dan juga kita mahukan perkhidmatan air yang termampu untuk semua. Kerana kita mahukan bekalan air bersih ini dapat dicapai oleh semua rakyat Malaysia. Itu adalah visi kita. Dan misi kita adalah untuk melaksanakan akta ini dengan keadaan yang adil. Seperti mana saya katakan, adil kepada seluruh rakyat Malaysia iaitu pengguna dan juga operator. Dan juga berkesan. Kita tidak mahu ada ketirisan mengenai perkhidmatan air ini. Perkara-perkara seperti kecurangan air ini kita tidak mahu ianya terjadi. Dan kita mahukan akta ini dapat diselia dengan telus. Apabila ini kita melihatkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air ini satu badan yang akan mencorakkan perkhidmatan air dan pembentukan di negara kita. Okey, kita akan sembang lagi nanti lebih panjang lagi tentang peranan yang harus dimainkan oleh SPAN. Tapi saya suka bila Syahir sebut tadi tentang polis air. Ini satu istilah yang menarik sebenarnya. Dan selaku polis air itu sendiri esok akan berlaku gangguan bekalan air di Selangor dan ini meresahkan jugalah orang ramai di sekitar kawasan-kawasan yang terlibat. Jadi selaku polis air, apa yang SPAN akan lakukan bagi menjamin bahawa walaupun keresahan timbul di kalangan rakyat tetapi mungkin dari segi bekalan air kepada mereka yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut mungkin tidak akan memberikan masalah. Komen sikit Tuan. Ya, kita semua di kawasan Lembah Kelang lah terutamanya akan mengalami masalah ketiadaan air bermula esok hari. Dan sebenarnya sedikit latar belakang mengenai isu ini. Sebenarnya ia adalah penyelenggaraan yang berkala dan berjadual. Dan sebenarnya ianya mahu dilakukan sewaktu tempoh PKP baru-baru ini. Tapi kita di Suruhanjaya kita berpandangan dalam tempoh PKP tersebut kita tidak mahu ada sebarang gangguan kepada rakyat. Jadi kita delaykan selenggara ini agar ianya dapat dilaksanakan di waktu rakyat sudah keluar daripada tempoh PKP. Dan perkara ini sebenarnya sebagai Suruhanjaya kita memantau dari segi operasi yang dilaksanakan oleh Air Selangor lah. Contohnya apabila mereka mahu lakukan tempoh selenggara ini, ianya mahu dilakukan dalam tempoh ada specific time. So kalau dia kata 4 hari maka 4 hari lah. Jadi itu yang kita pantau. Dan kita juga pantau dari sudut ada static tank yang mahu dibekalkan kepada rakyat. Jadi dalam tempoh 4 hari tersebut rakyat masih mendapat bekalan air yang bersih untuk digunakan. Jadi perkara ini kisah selenggara ini sebenarnya perlu dilakukan. Kerana kalau kita tidak lakukan perkara ini mengikut jadual, maka akan berlaku krisis-krisis air yang tidak berjadual. Jadi apabila ini berlaku kita tidak dalam keadaan bersedia. Jadi saya kira perkara ini berlaku untuk kesenangan rakyat juga sebenarnya di masa-masa yang akan datang. Betul. Okey, kita kembali semula kepada peranan yang dimainkan oleh SPAN. Saya tertarik hati bila mendapat mengetahui bahawa anda adalah merupakan pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN. Ini pun mungkin ramai tak mengetahui tentang apa sebenarnya Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN ini, fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Jawatankuasa ini. Baiklah.
Sebenarnya sebelum itu saya ingin sebenarnya mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemudi jawatan kuasa pendidikan dan perlindungan pengguna di SPAN ini. Jawatan kuasa ini bertujuan sebenarnya terdapat dua fungsi penting, iaitu mempertimbangkan dan memutuskan perkara-perkara yang berkenaan forum air. Saya akan bincang mengenai forum air selepas ini. Dan juga kita mempertimbangkan dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan hal ehwal pendidikan dan juga perlindungan pengguna. Dan ini termasuklah program-program kesedaran dan juga pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Ini termasuklah kita pergi ke sekolah-sekolah, berjumpa dengan anak-anak kita untuk memberikan kempen, contohnya kempen kesedaran air, penjimatan air dan juga pencemaran air. Kita juga akan melakukan kempen-kempen kesedaran bersama adik-adik kita di universiti-universiti. Dan kempen ini sebenarnya di universiti-universiti kita lihat adik-adik kita di universiti mempunyai tahap kesedaran yang tinggi berkenaan dengan alam sekitar. Jadi ini satu perkara yang kita perlu buat. Dan kita juga berperanan menyantuni segenap lapisan masyarakat, rakyat, abang-abang, kakak-kakak kita di mana sahaja untuk memberikan penerangan tentang pendidikan dan peranan SPAN dan juga air ini. Kita juga memberikan maklumat yang penting mengenai standard dan juga prestasi sesebuah syarikat operator air ini, agar pengguna tahu standard-standard yang telah ditetapkan oleh SPAN. Kita juga membuka cadangan-cadangan dan aduan-aduan daripada rakyat. Jawatankuasa kita mengumpulkan sebarang aduan dan juga cadangan untuk membaik pulih akta kita contohnya, atau membaik pulih tahap perkhidmatan operator-operator. Kita mempunyai saluran rasmi sebenarnya untuk aduan ataupun cadangan. Ada email kita, aduan@span.gov.my. So itu adalah aduan rasmi atau cadangan rasmi. Dan pada masa yang sama kita juga menggunakan, saya mencadangkan kepada jawatankuasa saya, sebab kita berada dalam dunia globalisasi. Jadi kita menggunakan media-media sosial. Jadi pengguna sebenarnya, rakyat Malaysia boleh menggunakan Facebook. Kita ada Facebook SPAN, boleh menggunakan Twitter dan Instagram untuk berinteraksi dengan kita. Dan aduan-aduan tersebut apabila kita peroleh melalui media sosial akan dikumpulkan kepada statistik rasmi aduan dan cadangan. Dan jawatankuasa akan meneliti semua aduan dan cadangan ini, dibawa ke mesyuarat jawatankuasa dan seterusnya ke mesyuarat board SPAN. Jadi kita meneliti setiap satu. Untuk pelan jangka pendek sebenarnya, jawatankuasa saya untuk pelan jangka pendek kita sekarang berada pada bulan Julai. Jadi kita ada lebih kurang 5 bulan lagi untuk menghampiri akhir tahun 2020. Jadi setengah tahun yang pertama kita semua berada dalam tempoh PKP. Jadi banyak program kita tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk tempoh Julai hingga ke Disember nanti, kita akan menggerakkan program-program kesedaran ini ke setiap negeri. SPAN mempunyai kerjasama yang erat bersama operator-operator air. Jadi kita ada platform di setiap negeri, dan di setiap negeri ini kita akan membuat kerjasama untuk menggerakkan kempen-kempen kesedaran di sekolah-sekolah, universiti dan juga masyarakat. Bila Syahir sebut tentang kempen tahap ataupun kempen kesedaran ini pun satu isu sebenarnya yang cukup penting, sebenarnya sering diperkatakan dari masa ke semasa. Tetapi daripada kajian yang dibuat oleh SPAN sendiri dari segi aspek kesedaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri untuk tidak mencemarkan sumber air kita, apakah anda melihat kita masih lagi berada dalam keadaan terkawal, dan apakah mungkin melalui kempen ini barangkali harapan yang diletakkan oleh SPAN ialah supaya rakyat Malaysia lebih lagi memberi tumpuan ke arah menjaga sumber air kita itu supaya tidak tercemar? Benar, tahap kesedaran masyarakat kita sebenarnya agak rendah. Melalui statistik dan survey yang kita buat, lebih kurang 30%
mempunyai kesedaran mengenai alam sekitar. Ini jauh sebenarnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara maju. Tahap kesedaran mereka mencecah 80-90%. Jadi inilah yang kita mahu lakukan, kempen-kempen kesedaran di peringkat sekolah, di peringkat universiti, agar tahap kesedaran ini meningkat dari 30%. Target kita akhir tahun ini sekurang-kurangnya 50%. Dan keadaan ini sebenarnya amat diperlukan kerana mereka lah yang menggunakan air ini dan mereka jugalah yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar. Kita semua terlibat secara langsung dengan alam sekitar. Jadi untuk plan jangka masa sederhana, kita juga akan mengadakan penama plan induk dalam tempoh 5 ke 10 tahun berdasarkan survey-survey yang kita buat melalui plan jangka pendek di setiap negeri. Kerana apa yang kita lihat, masalah air ini yang terjadi di peringkat kawasan-kawasan tidak sama. Antara negeri-negeri juga tidak sama. Saya ingin mengambil contoh di Melaka contohnya. Di Melaka air yang tidak terhasil ataupun non-revenue water, NRW, iaitu dalam bahasa mudahnya air yang tidak sampai kepada pengguna. Di Melaka NRW-nya begitu rendah, 20%. Bermakna pengurusan di Melaka sangat bagus, di mana tidak ada air yang tidak sampai kepada pengguna. Kerana average NRW-nya di Semenanjung Malaysia adalah sekitar 35%. Namun begitu, di Melaka masih ada masalah air. Jadi kita sebagai jawatan kuasa, kita akan pergi ke Melaka, melihat isu-isu setempat di Melaka. Dan berdasarkan perkara yang kita lihat hari ini, isu di Melaka adalah kerana kadar penyejatan di takungan-takungan itu sangat tinggi, terutama sekali di musim kemarau. At the end of spectrum, kita juga boleh melihat kepada Perlis. Kadar NRW-nya cukup tinggi, 65%. Adakah ini bermakna pengurusannya lemah? Saya fikir tidak. NRW juga berkemungkinan disebabkan oleh pipe-pipe bocor. Jadi persoalannya, adakah pipe-pipe di Perlis itu bocor 24 jam 7 hari seminggu? Saya fikir tidak. Dan apa yang kita lihat adalah daripada sudut metering, cara membaca meter tersebut. Dan itulah yang pihak jawatan kuasa kita akan buat, pergi ke Perlis. Okey, saya juga nanti akan dapat pandangan Syahir tentang Kelantan. Kelantan pun selalu menimbulkan masalah tentang pencemaran air dan sebagainya. Tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, seperti biasalah, kita ambil dulu dua panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang terlebih dahulu di talian kita. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum, Cik Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya yang pertama mengenai pindaan Akta 655 bendung pencemaran air. Kita tengok kita ada akta ni, tetapi pencemaran makin berlaku. Adakah dia punya undang-undang untuk mencegah ni kurang kesan contohnya kita nak denda kepada orang yang mencemar tu kurang. Okey, yang kedua kita tengok tarikh air kita tengok antara negeri-negeri di Malaysia ni dia berbeza-beza. Sedangkan mereka tu mempunyai air yang banyak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita tengok apa perkembangan orang asli kan. Air pipe tercemar, 300 orang asli tidak mahu guna air bekalan air pipe di perkembangan mereka di Sungai Lebing. Okey. Boleh ulas dalam hal ini. Okay. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Seorang lagi pemanggil ada di talian kita. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam dan selamat malam Syarkawi. Ya. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Baha sehat? Alhamdulillah. Okey, Syarkawi. Saya ada dua soalan. Okey. Ni berkenaan dengan Syarkawi pun dah sebut, ahli panel malam ni pun sebut pasal polis ni kan? Polis air. Polis air, Okey. Polis ni polis air ni SPAN ni jadi polis air ni. Okey. Saya bagi contoh, esok daerah Selangor ada gangguan air. Tapi baru-baru ni ada risalah untuk pengguna untuk simpan air tapi tak berlaku.
Jadi adakah boleh berlaku atau sengaja nak resahkan pengguna-pengguna ni? Sebagai polis air lah. Okey, faham. Yang kedua ni saya Khawi pun baru sebut sebelum apa tadi. Sebab saya pernah pergi kunjungan dan bermalam di kampung-kampung daerah Kelantan. Di mana air yang keluar tu amat kotor hingga saya tak jadi nak mandi ni Sukawi. Tu berapa hari tak mandi? Saya pergi kena keluar pergi ke hotel ke apa semua kan. Okey. Saya tak maulah beritahu dengan tuan rumah kan, sebab kawan saya kan. Jadi SPAN sebagai polis air ni ada apa tindakan yang boleh dibuat atau perlu macam Sukawi cakap di Kelantan ni kan. Macam masalah dan baru-baru ni menteri daripada Kelantan pun sebut nak tunggu 40 tahun. Dia daerah Kedah sana ni. Jadi adakah benda ni akan berlaku ataupun bila Dewan ni nak dapat air bersih atau yang air cukup dan tak ada gangguan-gangguan yang seumpamanya. Menarik. Jadi pohon ahli panel yang bijaksana ni nasihat SPAN kan kawan. Terima kasih Sukawi. Terima kasih banyak-banyak Bahar kerana memanggil kami di ruang bicara ini. Jadi dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Panggil-panggil dan kongsi-kongsilah apa saja persoalan yang mungkin ingin anda bangkitkan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, iaitu pencemaran sumber air, ancaman kepada kesejahteraan kehidupan rakyat. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Jadi persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini. Jadi barangkali kita dapatkan respon daripada Tuan Syahir Adnan sendirilah tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi. Yang pertama ialah tentang pindaan Akta 655. Jadi mungkin dapat penjelasan daripada pihak Tuan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Ridwan kerana bertanya. Mengenai Akta 655 ini merupakan memang Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Ini merupakan akta kita. Dan kita jangkakan bahawa kita akan membaik pulih akta ini agar diperketatkan lagi dari sudut hukuman dan denda. Memang kita lihat akta ini buat masa ini sesiapa saja yang dikenakan hukuman akan dikenakan hukuman sebanyak RM100,000 dan juga tidak lebih daripada 1 tahun. Dan kita sedang berbincang untuk membuatkan hukuman ini lebih beratlah agar pencemaran-pencemaran tidak akan berlaku lagi. Ini kerana dengan RM100,000 ini denda tersebut, apa yang terjadi, pencemaran yang terjadi, cara kita nak membaik pulih kawasan-kawasan tersebut lebih daripada RM100,000 dan lebih lama masa yang diperlukan untuk membaik pulih tersebut. Jadi akta ini memang perlu kita perkasakan agar orang ramai segelintir pihak tersebut takut untuk melakukan sebarang pencemaran. Okey, soalan kedua ialah tentang tarif air yang berbeza antara negeri. Jadi kenapa ini berlaku? So memang di bawah kelolaan SPAN, semua operator-operator air di negeri-negeri mempunyai tarif air yang berbeza di setiap negeri. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, ada di negeri-negeri terbabit sudah hampir 20 tahun tidak menyemak semula tarif air tersebut. Jadi memang dalam perancangan SPAN buat masa ini, kita akan laksanakan menyemak semula seluruh tarif air dan menyamaratakan tarif air di seluruh Malaysia. Namun begitu, kita melihat kepada beberapa aspek. Yang pertama, kita tidak mahu membebankan pengguna. Itu nombor satu. Kita tidak mahu tarif air secara tiba-tiba naik mendadak. Dan kita juga tidak mahu memberikan keuntungan yang terlalu banyak kepada operator. Apabila tarif air itu terlalu tinggi, operator mendapat terlalu banyak keuntungan. Yang rugi adalah rakyat dan kita semua. Dalam usaha menyelaraskan tarif air ini, kita melihat kepada beberapa aspek. Penggunaan air ini adalah air dari sudut domestik dan bukan domestik, dan kategori ketiga adalah kategori khas. Jadi kita menstrukturkan semula penerapan tarif air ini berdasarkan 3 struktur tersebut. Dan untuk domestik, saya yakin bahawa Ahli Suruhanjaya akan
memberikan tarif air yang bersesuaian dan mampu untuk rakyat kita. Okey, soalan yang ketiga ialah tentang ini memang berlaku dimainkan di media tentang ada orang asli di satu kawasan itu yang tak nak ataupun refuse menggunakan air pipe. Jadi mungkin ini sesuatu yang menarik juga, Syahir. Ya. Jadi berkenaan dengan kawasan-kawasan setempat, saya kira orang asli yang tidak mahu menggunakan air pipe, mereka menggunakan air bawah tanah, air perigi. Yeah. Dan apabila ini berlaku, kita perlu membuat survey di kawasan tersebut. Mengapa? Kita harus menanyakan kepada mereka mengapa mereka tidak mahu menggunakan air yang dibekalkan oleh operator. Dan air bawah tanah ini perlukan penguatkuasaan sebenarnya. Buat masa ini kita tidak nampak lagi ada penguatkuasaan untuk penggunaan air bawah tanah. Jadi kita sebagai ahli jawatan kuasa untuk pendidikan dan perlindungan pengguna, itu merupakan tanggungjawab kita lah untuk berperanan. Saya kira saya akan ambil perkara ini untuk kita rujuk dan membuat survey di kawasan-kawasan terbabit untuk kita faham apakah sebenarnya yang terjadi. Okey, cuba kita jawab persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar sebenarnya. Yang pertama tu tentang polis air SPAN tadilah yang kita sebut, tetapi ini mungkin tak memerlukan satu jawapan yang pasti. Dia kata ada sebelum ni pun berlaku di Selangor di mana dikeluarkan pengumuman risalah dan sebagainya mengatakan akan ada catuan air, akan ada gangguan bekalan air, rakyat membuat segala persiapan yang diperlukan, tetapi tiba-tiba tak jadi, air masih lagi diterima seperti biasa. Jadi dalam persoalan ini mungkin sedikit komen daripada Syahir. Kita di SPAN kita memastikan bahawa setiap gangguan air ini ataupun bekalan air ini terjadi mengikut jadual. Dan apabila ia terjadi mengikut jadual, kita ada beberapa operating procedure. Yang pertama, contohnya untuk gangguan bekalan esok. Operating procedure kita yang pertama adalah kita akan memastikan bahawa syarikat air tersebut akan menyebarkan risalah-risalah mengenai gangguan tersebut seminggu lebih awal agar rakyat bersedia menghadapi keadaan tersebut. Dan ianya akan disebarkan ke media-media sosial, ke website-website mereka dan juga dihebahkan kepada semua media. Itu yang pertama. Yang kedua, SPAN memastikan bahawa apabila ada gangguan bekalan yang berjadual ini, tangki-tangki air siap sedia di kawasan-kawasan perumahan penduduk. Dan yang ketiga, SPAN juga sebagai polis air ini akan memastikan bahawa apabila syarikat-syarikat air ini mahu melakukan penyelenggaraan berjadual, ianya haruslah mengikut jadual. Kalau 3 hari, maka 3 harilah ianya harus dilakukan. Kalau lebih cepat lagi lebih elok. Kalau lebih cepat lagi elok. Dan kita tidak mahu ianya melebihi hari yang ditetapkan. Ini kerana pengguna air bukan sahaja pengguna domestik, ia juga melibatkan pengguna komersial. Tambah-tambah lagi di kawasan Selangor dan wilayah persekutuan. Kalaulah ini tidak dikuatkuasakan, SPAN tidak berada di sini untuk menguatkuasakan jadual tersebut, kerugian akan berlaku kepada pihak-pihak komersial ini. Apabila mereka tidak ada air, kilang-kilang tidak boleh beroperasi. Jadi ini merupakan satu kerugian kepada ekonomi. Okey, kita jawab tentang persoalan yang juga persoalan yang saya sebut sebelum kita berehat tadilah tentang masalah air yang mungkin dikatakan agak kotor di Kelantan. Ini masalah yang sudah pun lama berlaku, sering dibangkitkan dari masa ke semasa. Apa yang berlaku sebenarnya dan apa yang perlu dilakukan sekarang oleh SPAN dalam usaha mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna di Kelantan? Baiklah. Di Kelantan, kalau kita lihat kepada statistiknya, hanya 70% litupan air di Kelantan disalurkan kepada pengguna. Di mana average secara purata di seluruh semenanjung Malaysia, kadar litupan kepada pengguna adalah sebanyak 96.7%, yang sangat tinggi. Jadi kita melihat kepada permasalahan isu di Kelantan, mengapakah rakyat di Kelantan tidak menggunakan air yang disalurkan daripada operator. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah rakyat di Kelantan menggunakan air-air sumber bawah tanah, iaitu air perigi. Dan keadaan ini sebenarnya air dari bawah tanah yang kalau kita lihat air keluar color merah tu, ianya disebabkan oleh air bawah tanah
yang apabila air itu naik, terdapat chemical reaction. Banyak ion dalam air tersebut. Dan itulah menyebabkan air yang keluar itu berwarna merah. Yang Berhormat Menteri. Tapi dia bahaya tak dari segi aspek kesihatan kepada pengguna? Dari segi aspek kesihatan, kita perlu ceklah perkara tersebut. Sebab ianya mengandungi chemical, mengandungi ion. Tapi ianya mengandungi ion semula jadi. Tapi kita, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar baru-baru ini 2 minggu lepas ke Kelantan untuk melihat projek-projek di Kelantan yang telah berlangsung dan juga akan dilakukan di Kelantan. Dan projek-projek tersebut, saya ingin perbetulkan sedikitlah seperti yang Tuan tanya soalan tadi. Projek tersebut sebenarnya telah berlangsung dan akan complete dalam masa 1-2 tahun hingga 5 tahun. Dan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri adalah apabila kita mendapat solusi daripada projek-projek ini, solusi ini mampu untuk menampung air Kelantan untuk tempoh 30 hingga 40 tahun lagi. Jadi terdapat sedikit salah faham lah dari sudut media. Bukannya 30-40 tahun akan siap. Tapi projek ini akan memberikan menyelesaikan isu air untuk 34 tahun akan datang. Jadinya rakyat di Kelantan tidak akan menghadapi masalah air selepas ini. Alhamdulillah. Baik, kembali semula kepada persoalan yang kita bincangkan, iaitu tentang pencemaran sumber air. Ini pun satu perkara juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada saudara Syahir sendirilah. Dari kajian yang dibuat oleh Jawatankuasa Pendidikan dan juga Perlindungan Pengguna SPAN ini, tuan ya, bentuk-bentuk jenis-jenis pencemaran yang sering berlaku di Malaysia ini apa sebenarnya, tuan? Sebelum saya ulas mengenai pencemaran air, adalah lebih elok untuk kita bercerita tentang sumber air kepada Perkhidmatan Air Negara. Jadi sumber air kepada Perkhidmatan Air Negara kita ada 3 sumbernya, sumber utama. Yang pertama adalah sumber air permukaan. Dalam bahasa mudahnya, sungai-sungai yang mengalir di atas permukaan. Yang kedua, sumber airnya adalah berdasarkan kawasan tadahan air dan empangan. Yang itu lebih kurang 18%. Sungai lebih kurang 80%. Dan selebihnya 2% merupakan sumber air dari bawah tanah. Jadi kita bercakap mengenai sungai. Dari sudut geologinya, sungai mengalir daripada hulu ke hilir, melalui kuala dan dilepaskan ke sungai. Dan di hulunya sungai arusnya deras dan di hilirnya arusnya lebih tenang. Di hulu sungai terdapat banyak batuan-batuan besar, di hilirnya batuan-batuannya kecil. Dan isi padu air di hulu adalah sedikit jika dibandingkan dengan isi padu air di hilir sungai. Jadi disebabkan itulah kawasan-kawasan tadahan air sungai ini sebenarnya dibuat di kawasan hilir sungai. Airnya lebih tenang, isi padunya lebih banyak dan kurang bahan-bahan batu-batu besar. Apabila ini berlaku, kalau kita lihat pada tahun 70-an 80-an, kebanyakan industri-industri dan juga perindustrian dibina di kawasan hilir sungai selepas kawasan tanggungan ini. Jadi kita tidak dengar tentang pencemaran air. Namun begitu, tahun 2000, tahun sekarang, kebanyakan perindustrian dan juga pembangunan berlaku di kawasan hulu sungai. Apabila ini berlaku, pencemaran dilepaskan ke sungai di hulu dan disalurkan ke hilir. Dan apabila ini terjadi, tanggungan air ini tercemar. Itu yang pertama. Jabatan Alam Sekitar telah mengeluarkan indeks kualiti air. Indeks kualiti air ini digunakan untuk mengukur tahap kebersihan air dan juga kualiti air. Terdapat 5 kelas indeks kualiti air. Kelas yang pertama, kalau saya boleh kongsikan, kelas yang pertama, sungai itu berada dalam keadaan semula jadi. Ini tahap terbaiklah untuk sungai. Kelas yang kedua, sungai itu memerlukan rawatan konvensional. Rawatan yang sedikit minimum.
Dan sungai itu merupakan sungai untuk rekreasi. Kelas yang ketiga, sungai itu memerlukan kaedah rawatan yang lebih intensif. Dan tahap keempat, sungai itu hanya boleh digunakan untuk tahap pengairan, tidak boleh digunakan sebagai sumber air kepada manusia. Dan tahap kelima dikenali sebagai sungai mati, di mana sungai-sungai ini airnya tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan, termasuklah domestik, aquaculture ataupun pengairan. Berdasarkan statistik kita pada tahun lepas, sebanyak 25 sungai di Malaysia adalah dikategorikan sebagai sungai mati atau kelas kelima. Daripada jumlah tersebut, 16 sungai daripada Johor, 5 di Lembah Kelang, 3 di Pulau Pinang dan 1 di Melaka. Kalau kita lihat, kawasan-kawasan ini merupakan kawasan perindustrian. Daripada jumlah tersebut juga, kalau kita amati, untuk bekalan air, kita tidak boleh menggunakan sungai kelas 4 dan 5. Dan kalau kita total up sungai kelas 4 dan 5 adalah lebih kurang 32 sungai. Dan 32 sungai daripada sejumlah 200 sungai yang kita gunakan untuk sumber air kita adalah lebih kurang 15% sebenarnya sudah tidak boleh digunakan. Itu merupakan satu amount yang sangat besar sebenarnya. Kita juga boleh melihat kepada insiden-insiden yang berlaku pada tahun-tahun lepas. Di Pasir Gudang contohnya, Sungai Kim Kim, lebih 1,000 pelajar kita terkena pencemaran, muntah-muntah, pening kepala, sakit kepala, dan ada yang dimasukkan ke ICU. Itu yang pertama. Yang kedua, insiden tersebut pada waktu itu nampaknya tidak diambil tindakan yang proaktif, kerana apabila terjadi pada bulan bulan 3, ianya terjadi kembali pada bulan 7 apabila 5 sekolah ditutup pada waktu itu. Itu di Johor. Kita juga melihat kepada di negeri Selangor, terdapat 176 kali pencemaran di kawasan-kawasan tadahan air di Selangor dari Januari hingga Disember 2019. Dan ini menyebabkan lebih 1,000 jam diperlukan untuk merawat air. Terdapat juga kawasan-kawasan di mana pencemaran berlaku kepada sungai, contohnya di kilang-kilang, kilang-kilang percetakan, tempat pertenakan ikan keli, itu juga boleh menyumbang kepada pencemaran. Saya suka untuk mengambil sepotong ayat Al-Quran berkenaan dengan pencemaran ini. Ar-Rum 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang bermaksud telah jelas kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi pencemaran ini tidak terjadi disebabkan oleh haiwan-haiwan, tidak terjadi disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan, ia terjadi disebabkan oleh manusia. Ya. Baik, kita akan sambung lagi Encik Syahir, tapi kita akan berehat sekali lagi, dan kepada anda, dua talian itu sebenarnya masih lagi kami buka kepada anda, kerana saya percaya mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi jangan lupa 0320594624, 03205945, masih lagi kami buka sebenarnya kepada anda untuk memanggil kami di ruang bicara ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang pencemaran sumber air, ancaman kepada kesejahteraan kehidupan rakyat, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Encik Syahir Adnan, iaitu pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN. Bila kita sentuh tentang pendidikan tadi telah pun disentuh sebenarnya, perlindungan pengguna itu apa yang dimaksudkan Syahir? Berkenaan dengan perlindungan pengguna ini, kita melihat kepada dua aspek. Yang pertama mengenai perlindungan pengguna dan pendidikan pengguna untuk perkhidmatan air, dan yang kedua di bawah SPAN juga adalah dari sudut pembentungan. Dari sudut perkhidmatan air, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita melihat kepada peranan kita untuk educate people. Kita mahukan anak-anak kita di sekolah, adik-adik kita dan seluruh rakyat Malaysia faham akan kepentingan air, penjimatan air, dan juga usaha untuk mendapatkan air bersih. Itu yang pertama. Kita juga melihat kepada aspek pembentungan dari sudut simpelnya, apabila kita masak contohnya,
bila kita masak, kadang-kadang kita buang minyak tu ke dalam sinki. Dan keadaan itu sebenarnya menyalahi akta kita. Minyak-minyak tersebut tidak boleh dibuang sebenarnya ke dalam sistem pembentungan. Jadi kita juga harus mendidik orang ramai berkenaan dengan isu pembentungan. Apa yang kita lihat, Indah Water Consortium yang diamanahkan oleh kerajaan sejak tahun 1994 untuk perkhidmatan pembentungan. Mereka melihat bahawa banyak isu-isu clog, sumbat dari sudut pembentungan disebabkan oleh pengguna-pengguna. Ada yang buang minyak, ada yang buang chemical, ada yang buang sampah ke dalam sistem pembentungan. Jadi perkara-perkara tersebut kita harus didik pengguna. Kita juga berperanan untuk meningkatkan tahap kesedaran rakyat kepada kepentingan alam sekitar. Kita tidak mahu generasi kita sekarang dipersalahkan oleh generasi akan datang apabila sungai-sungai ini mati, semua sungai kelas 5, di mana lagi sumber-sumber air untuk kita. Jadi perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang kita look into agar kesedaran ini dapat ditingkatkan. Dari pandangan SPAN sendiri lah, kita bercakap mungkin kita looking ahead lah, Syahir ya, kita melihat ke depan sekarang ni, mungkin dalam masa 10-20 tahun yang akan datang ini, apakah sumber air itu akan menjadi satu masalah sekiranya tindakan-tindakan proaktif tidak kita lakukan sekarang ni. Dari jangkaan anda, mungkin dari segi empangan air misalnya, apakah kita perlu memperbanyakkan empangan di seluruh negara dalam untuk menampung permintaan yang sudah tentunya akan bertambah daripada pengguna dan juga rakyat yang sentiasa menggunakan air khususnya. Ya. Mungkin ramai yang tidak sedar tentang kepentingan sungai. Akibat kemusnahan sungai ini boleh mengancam kehidupan manusia. Kita melihat kepada contoh rakyat di India contohnya. Petani-petani di India dilaporkan berada dalam keadaan tidak menentu apabila mereka kerugian beratus-ratus ribu ringgit kerana tanaman-tanamannya tidak terhasil. Akibat daripada tersebut berlaku kemelesetan ekonomi di kawasan India dan berlaku kemiskinan yang ketara. Itu di India. Kita lihat di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka mula mengalami masalah air sejak tahun 2015. Dan apabila tahun 2017, kerajaan mereka memperkenalkan Day Zero. Itu ayat diorang. Apabila mereka memperkenalkan Day Zero ini, setiap orang hanya dibekalkan hanya 25 liter sehari. Dicatu sehingga bertahun-tahun. Dan apabila ini berlaku, rakyat mereka mengalami kemurungan. Jadi BBC News juga pernah menyenaraikan sebanyak 11 bandar utama di dunia yang bakal mengalami kehilangan sumber air. Dan ianya termasuklah di Sao Paulo, Brazil, Bangalore, India, Beijing, China. Dan kita amat bertuah kerana kita tidak tersenarai. Namun begitu, kita semua tidak boleh leka dan alpa. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, ada segelintir daripada kita yang melihat sungai ini sekadar tong sampah besar. Ada yang melihat apabila buka pili air ini, air dah ada. Dan air ini datang dari pili, bukan dari sungai. Jadi sentimen tersebut, pemikiran tersebut perlu diperbetulkan. Kita melihat kepada alternatif sebenarnya. Jika pencemaran sungai ini berlaku terlalu banyak, apakah alternatif-alternatif yang kita boleh lakukan? Yang pertama, kita lihat kepada penggunaan sumber air bawah tanah. Penggunaan sumber air bawah tanah ini bukan satu perkara yang baru. Sumber air bawah tanah ini sudah digunakan oleh rakyat di Kelantan dan sudah digunakan oleh pengusaha-pengusaha di Selangor untuk kegiatan industri. Dan sumber air bawah tanah ini mempunyai kapasiti 5 trilion meter padu bawah tanah di negara kita. Dan terdapat 2 negara besar yang merupakan negara pelopor kepada teknologi air bawah tanah, iaitu Jepun dan juga Korea. Jadi kita di Malaysia, kita mencadangkan agar kita boleh belajar daripada mereka agar teknologi tersebut boleh dibawa kepada kita. Namun begitu, saya ingin nyatakan di sini, SPAN ataupun polis air ni, kita tidak mempunyai bidang kuasa dari sudut sumber. Sumber-sumber ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi tapi kita sebagai Suruhanjaya, kita boleh menjadi bridge
antara kerajaan negeri dan juga operator dalam usaha untuk memajukan industri air bawah tanah. Saya juga ingin dapatkan pandangan Syahir ini juga untuk melihat ke hadapan. Ini pun satu persoalan yang sering dimainkan di luar sana lah. Tarif air ini pun menjadi satu persoalan yang menarik. Ada yang melihat bahawa tarif air yang dikenakan oleh di negara kita ini begitu rendah sekali dan akibatnya kita melakukan apa yang disebut sebagai pembaziran penggunaan air. Jadi apakah SPAN melihat bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana tarif air itu mungkin perlu dinaikkan, bukanlah terlalu tinggi tetapi sekurang-kurangnya pengguna mungkin terpaksa memikir 2-3 kali lah sebelum mereka membazirkan penggunaan air. Pandangan SPAN dalam persoalan ini? Pada pandangan kita, memang kita melihat kepada penyelarasan tarif air. Tidak bermakna tarif air itu naik. Kita mahu selaraskan di seluruh negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mahu menyelaraskan dari sudut tarif air di setiap zon. Dan zon ini dinamakan zon domestik. Zon domestik ini merupakan kita lah sebagai pengguna. Dan ada juga zon bukan domestik, iaitu premis-premis, dan juga zon khas lah, iaitu bangunan-bangunan kerajaan umpamanya. Jadi kita melihat kepada ketiga-tiga zon ini untuk menyelaraskan air. Dan pada saya, kita tidak mahu menghukum rakyat dengan menaikkan taraf air agar mereka tidak melakukan pembaziran. Apa yang kita mahu lakukan adalah dari sudut pendidikan. Itu lebih utama dan lebih penting pada saya. Bila saya sebut tentang pendidikan, bila saya sebut tentang kempen pendidikan dan sebagainya, apa sebenarnya yang dilakukan semasa kempen tersebut? Antara perkara yang kita lakukan mengikut audiens kita lah. Contohnya dengan anak-anak kita di peringkat sekolah. Apa yang kita lakukan, kita memberikan kesedaran tentang cara menggunakan air. Contoh paling mudah, apabila kita gosok gigi, kita tutup bilik air. Dan itu mengelakkan pembaziran. Kita juga terlibat dalam kempen-kempen dalam mengenal pasti barangan-barangan yang menggunakan air secara maksimum dan ini tidak macam visual membazir. yang sedang kita saksikan sekarang ni lah antara contoh gunakan produk dengan label ini antara kempen-kempen yang dijalankan. Betul. Jadi produk cekap air itu yang kita laksanakan. Dan juga kita laksanakan kempen, contohnya apabila ibu-ibu kita basuh sayur umpamanya, air daripada sayur tersebut boleh digunakan untuk menyiram tumbuhan. Jadi dari situ berlaku penjimatan kepada air. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 ataupun 6 minit saja lagi. Syahir, ada apa lagi tak yang mungkin ingin anda sampaikan yang mungkin terlupa sebenarnya bagi saya sendiri untuk bertanya sesuatu yang penting yang perlu diketahui oleh pengguna dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, tuan? Saya ingin berkongsi lah statistik berkenaan air ini. Kita di Malaysia, kita bertuah kerana kita mengalami hujan setiap hari, saban hari sepanjang tahun. Kita mempunyai lebih kurang 330 bilion meter padu air hujan di semenanjung Malaysia sahaja. Namun begitu, sebanyak 170 bilion tersejat ke udara. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus lihat bagaimana kita mahu mengambil air-air yang tersejat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, air mengalir ke sungai terus ke laut sebanyak 140 bilion. Dan 140 bilion ini jika tercemar, kita kehilangan sumber 140 bilion air. Ini juga perkara yang kita harus kenal pasti agar tidak ada pencemaran dari sudut pengaliran air ke sungai. Dan akhir sekali, sebanyak 19 bilion masuk ke dalam tanah, air bawah tanah. Kita di SPAN mahu memperkasakan penggunaan air yang sedia ada, iaitu air sungai ini, dan juga kita mahu menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan air bawah tanah. Keadaan air, pencemaran air di sungai-sungai, kita lihat di beberapa sungai lah, sebagai contoh Sungai Semenyih umpamanya, tahun lepas mengalami pencemaran air yang menyebabkan ratusan ribu rakyat terjejas. Apabila ianya berlaku, kita melihat kepada teknologi agar teknologi kita dalam usaha merawat air
adalah menggunakan teknologi konvensional. Teknologi konvensional ini sebenarnya setara dengan negara-negara maju yang lain. Contohnya Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Belanda. Namun begitu, tahap penguatkuasaan mereka di United Kingdom dan Amerika Syarikat umpamanya lebih ketat menyebabkan kurang pencemaran. Jadi mereka boleh merawat air tersebut melalui kaedah konvensional. Kita di Malaysia, saya lihat kita perlu menambah baik, melakukan merawat air dengan lebih intensif. Dan kita boleh melihat kepada negara jiran kita, Singapura. Mereka mempunyai teknologi merawat air yang cukup bagus dan terbaik di dunia. Mereka boleh merawat air kumbahan menjadi air minuman di kitar semula, dinamakan New Water. Saya tidak mencadangkan kita semua minum air kumbahan. Tetapi kita boleh menggunakan teknologi tersebut untuk merawat air kita agar apabila pencemaran berlaku, kita boleh merawat air dengan cepat, dengan teknologi yang cepat. Jadi saya lihat kita mempunyai banyak lagi ruang untuk diperbaiki di SPAN ini, dan saya berhasrat sebagai ahli jawatan kuasa, kita mahu rakyat di negara ini mempunyai litupan air sebanyak 100%. Bermakna setiap rakyat kita mempunyai akses kepada air bersih, perkhidmatan air bersih. Okey, sebelum kita berpisah dari udara, Syahir, 1 minit saya berikan kepada anda seruan. Anda pun adalah sebut sebenarnya. Jadi apa lagi yang ingin Syahir katakan sebelum kita, seruan dan juga harapan Syahir sebelum kita berpisah dari udara? Baiklah, dari sudut pencemaran, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita melihat pencemaran ini sebagai satu perkara yang penting. Kita tidak mahu negara kita menjadi satu negara yang mempunyai pencemaran alam sekitar yang tinggi. Kita mahu meninggalkan generasi kita ini, kita mahu tinggalkan kepada generasi akan datang sungai-sungai yang bersih. Betul. Kita tidak mahu dikenal sebagai generasi yang melakukan pencemaran hingga menyebabkan anak-anak cucu kita tidak mendapatkan air bersih di negara kita sendiri. Dan saya sekali lagi berhasrat sebagai ahli Suruhanjaya, apa-apa sahaja aduan atau cadangan, bolehlah hubungi kami di email kami aduan@span.gov.my ataupun di Facebook kami, di media sosial kami. Facebook kami Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dan kita juga mempunyai Twitter dan Instagram, span_Malaysia. Okey, sepintas seringkas-ringkasnya lah, ini tentang esok apa yang akan berlaku antara kawasan-kawasan yang mungkin akan menerima gangguan bekalan air di Selangor. Kita nak pamerkan kepada penonton. Jadi mungkin Syahir boleh sebutkan. Silakan. Jadi untuk perkara esok kita boleh, seluruh rakyat Malaysia boleh melayari website untuk melihat kepada kawasan-kawasan yang terjejas. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan panik. Kita ada water tank yang bersiap sedia di kawasan-kawasan terjejas untuk diberikan air yang bersih kepada seluruh rakyat. Dan kita akan pastikan apabila selenggara ini berlaku, ianya akan dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi jangan panik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbagai, Encik Syahir Adnan, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Saya selesa sebenarnya sama-sama bersama dengan Syahir. Jadi mungkin di masa-masa akan datang saya kita duduk lagi bercakap tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan antara isu yang cukup penting dan antara isu yang perlu diwar-warkan kepada penonton dari masa ke semasa. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.